السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, sekali lagi pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pun memilih kita untuk melakukan ketaatan di pagi ini, yang kebaikannya tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk dia kita sendiri selaku hambanya. Moga-moga kebaikan ini berterusan hinggalah ke penghujung hidup kita dan menjadi bekalan untuk kita di akhirat nanti, insyaAllah. Muslimin, muslimat mati sekalian, insyaAllah pagi ini kita akan sambung kitab 40 hadis penawar hati susunan Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam di hadis yang ke-38. Tengok no? Tak. Hadis yang ke-38. Di bawah tajuk pahala yang berterusan. Pahala yang berterusan. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salas sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Rawi Muslim. Artinya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya melainkan daripada 3 sumber sahaja, yaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang dapat diambil kemanfaatan daripadanya, dan anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah baginya peluang untuk menambah pahala sebanyak mana amalan yang telah dilakukannya semasa ia hidup dahulu, maka sebanyak itu sahaja pahala yang akan diterima. Dia tidak akan dapat menambah lagi pahalanya melainkan daripada 3 sumber yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Pertama, sedekah jariah, iaitu segala wakaf yang pernah dijariahkan semasa hidupnya dahulu, seperti mewakafkan tanah untuk kebajikan, membina masjid, surau, sekolah, jalan, jambatan dan sebagainya. Selama harta benda ini digunakan orang, ia mendapat pahala yang mengalir masuk dalam suratan amal kebaikannya. Kedua, ilmu yang bermanfaat, iaitu segala ilmu yang dapat memberi kemanfaatan kepada orang lain dan dapat menambahkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama ilmu itu masih lagi dikembangkan dan dipelajari turun-temurun, selama itulah orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan itu akan mendapat pahala yang berterusan,
yang akan dimasukkan ke dalam catatan amalan kebaikannya. Begitu pula halnya seseorang yang mengarang kitab yang bermanfaat, ia akan mendapatkan pahala yang berterusan selama mana kitab tersebut dibaca dan dipelajari orang. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapa. Melahirkan anak yang soleh, yang bertakwa dan berwibawa adalah impian bagi setiap ibu bapa. Namun di mana datangnya buah kelapa kalau yang ditanam itu adalah benih pinang. Insan soleh tidak dapat dilahirkan dengan didikan yang toleh, yakni yang buruk, yang jauh dari nilai-nilai agama, atau diasuh oleh suatu lingkungan yang tidak sihat. Insan soleh adalah buah dari didikan yang berterusan dan pembinaan yang tersusun rapi. Ia merupakan hasil daripada kegigihan ibu bapa, guru dan lingkungan yang sihat, seperti suasana yang membina dan dapat menghantarkan anak tersebut ke pintu gerbang ketaatan. Muslimin, muslimat mati sekalian, hadis ni sering kita dengar dalam kuliah, sama ada di surau, masjid, di dalam TV, melalui radio dan sebagainya. Hadis yang memperkatakan tentang 3 amalan yang akan berterusan untuk si mati walaupun dia sudah pun berada di dalam alam barzah. Tuan-tuan, hadis ini juga ada banyak khilafnya. Selain daripada 3 perkara yang kita baca pada pagi ini, al-maklum sudah pun kita sebut berulang kali, bukan sekadar 3 perkara ini sahaja yang memberikan sumbangan pahala berterusan kepada si mati. Ada lagi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama, tuan-tuan, berkaitan perkara-perkara yang menyambung pahala untuk kita bila kita dah meninggal dunia. Cerita tentang hadiahkan pahala, tuan-tuan, kepada si mati cerita lain. Ni cerita amalan yang, tuan-tuan, si mati tak boleh buat dah, tapi dia dapat lagi pahala. Selain daripada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan untuknya, berdasarkan hadis lain, tuan-tuan, yang juga boleh mendapatkan pahala berterusan oleh seseorang yang mati lepas kematiannya, ialah dia korek tali air. Dia korek parit ataupun tali air, yang air daripada tali air itu digunakan oleh binatang untuk kegunaan tanaman dan sebagainya. Lagi mana masih berfungsi, selagi itulah saham dapat kepada dia. Khususnya seseorang yang mengorek telaga, gali telaga, sama ada telaga macam dulu, masih ada macam dulu, ataupun lah ni apa, orang panggil apa, boring ke apa, yang korek ratus-ratus kaki, 100 kaki, paling kurang pun 40 kaki kan. Bukan besar mana pun lubang dia, tapi kadang-kadang sampai 100 kaki dikorek, boleh dapat air yang baik, yang elok, contoh, selagi mana berfungsi untuk orang minum, untuk kegunaan binatang dan sebagainya, selagi itulah pahala terus mengalir ke dalam akaunnya walaupun dia meninggal. Tuan-tuan, yang juga menyambung pahala untuk seseorang yang telah meninggal, kata Nabi, ialah seseorang yang menanam pokok. Menanam pokok itu sama ada dimanfaatkan buahnya dengan dimakan, sama ada manusia makan ataupun binatang. Kalau tak ada buah pun, tetapi dia ada daun itu meneduhkan manusia, binatang daripada panas, daripada hujan sikit-sikit, tuan-tuan, juga akan dapat menyambung pahala untuknya. Apalagi masjid, tuan-tuan, yang disebutkan oleh Nabi, masjid yang dibina, masjid, surau dan sebagainya, yang walaupun, tuan-tuan, kecil saja, walaupun sebesar duit dirham, kecil sangat, tapi bermanfaat untuk si mati. Apalagi, iaitu orang yang mewariskan, meninggalkan mushaf, meninggalkan Al-Quran, termasuklah buku-buku yang bermanfaat. Dia main letak, tuan-tuan, di masjid, di surau ni, Quran, kecil besar, terjemahan ke apakah, ataupun kitab-kitab, buku-buku yang bermanfaat, juga termasuk perkara yang boleh mengalirkan saham untuknya selepas kematiannya. Tuan-tuan, ni perkara-perkara lain yang disebutkan oleh Nabi berdasarkan hadis-hadis lain, seperti yang pernah disebutkan oleh Dr. Al-Mahrum Dr. Said Muhammad Alawi Al-Maliki,
berkaitan dengan hadiah ataupun berkaitan dengan amalan yang berterusan. Muslimin, muslimat mati sekalian, siapa tak mau? Kalau orang yang tahu tentang bagaimana susahnya kehidupan di dalam kubur dengan mengharapkan pahala berterusan dan juga dosa terampuni, pastinya tuan-tuan, kita akan melakukan perkara-perkara yang menyambung pahala untuk kita sebanyak mungkin, tuan-tuan. Dalam hadis sebut, al-mayyitu fi qabri kal ghariq. Mayat ataupun si mati itu, kata Nabi, duduk dalam kubur macam orang yang kelemasan, yang tadiru da'watan tulhiquhu min ibni. Dia menanti-nanti, tuan-tuan, doa mana baik-baik ni untuk dia dapat daripada anaknya, au akhi, ataupun daripada saudara dia, au sadiqih, ataupun daripada sahabatnya. Fa idza lahiqathu kanat ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Bila dia dapat sungguh kebaikan yang dikirim oleh anaknya ataupun saudaranya ataupun sahabatnya, maka apa yang dikirim itu lebih dia suka daripada dunia dan segala isinya. Macam orang lemah. Orang lemah, tuan-tuan, tenggelam timbul, dia nak cari sesuatu tempat, sesuatu yang boleh dia berpaut. Kayu balak mai ke batang pinang mai, dia berpaut. Buaya mai pun dia nak paut. Terdesak ni, tuan-tuan. Dia cerita dalam kubur, tak boleh nak buat apa dah, tuan-tuan. Maka dia menanti sangat-sangat doa dan juga apa yang dikirim oleh saudara-saudaranya. Tuan-tuan, ni amalan yang kita lakukan terhenti bila kita mati. Tapi orang lain punya amalan tak terhenti, tuan-tuan. Mereka, kata ulama, boleh kirim dengan ihsan daripada mereka untuk hantar kepada siapa-siapa yang mereka kendaki, terutama ahli keluarga, tuan-tuan. Jadi dalam hadis kita pada pagi ini, Nabi sebut bila seseorang tu mati, terputus habis amalannya kecuali 3 sumber. Pertama, sedekah jariah. Yang disebutkan sebagai sedekah jariah, tuan-tuan, pertama mesti kena pastikan sumber yang baik untuk kita buat sebagai sedekah jariah. Kan, bukan yang kita dapat dengan cara yang tak elok. Seperti Imam Sufyan As-Sauri menggambarkan, seseorang yang dapat harta dengan cara yang tak elok, tuan-tuan, haram. Lepas itu dia sedekah, rajin sedekah. Seumpama seseorang yang menyuci, membersihkan pakaiannya dengan air kencing, tuan-tuan. Dia rajin sedekah, tapi sumber dia dapat harta atau wang tersebut daripada sumber yang haram. Macamlah seseorang tu menyuci pakaiannya dengan air kencing. Sedekah jariah syarat keduanya, tuan-tuan, dia mesti tahan lama. Ain dia kena tahan lama. Tak boleh, tuan-tuan, cepat hilang. Kena tahan lama. Kan, benda-benda yang keras, benda-benda yang boleh tahan lama, tanah, batu bata, kayu, kayan dan sebagainya, yang boleh tahan lama lah. Kan, kereta, basikal ke apakah, boleh. Tak boleh, tuan-tuan, sedekah jariah coklat. Buat biji. Tahan lama, mana pun milik dan mulut cair. Dia kena tahan lama supaya tuan-tuan terus dapat manfaat dalam tempoh yang lama. Tuan-tuan, ada Tok Guru kata antara bangunan dengan tanah. Bila ada orang, tuan-tuan, pelawar untuk kita dapat peluang sama untuk dapat saham akhirat, antara bangunan dengan tanah, maka ambillah peluang yang lebih hebat lagi, iaitu dapatkan saham melalui tanah wakaf tersebut. Kerana bangunan mungkin, tuan-tuan, runtuh akibat daripada gempa bumi. Kalau mai dua-dua, tuan-tuan, bangunan pun diminta wakaf, tanah untuk minta, dua-dua ambil kalau kita mampulah, tuan-tuan. Mai pula ustaz kata sekaki RM30, RM50, tapi ambil sekaki lambat masuk syurga, heret kaki sebelah. Kena beli 2 kaki, dia kata tanah wakaf. 2 kaki RM100, kena kat dia. Pandai tu cara kempen, tuan-tuan. Tuan-tuan, sedekah jariah. Masya-Allah. Tuan-tuan, kita duduk mengaji, saya yakin seperti mana ustaz-ustaz lain sebut dan kita melalui kita apa yang kita baca, saham kita, harta kita yang sebenarnya adalah apa yang kita kirim sebelum daripada kematian kita. Sayyidina Aisyah, tuan-tuan, bila Nabi tanya kepada dia apa yang tinggal daripada kambing yang disembelih, Sayyidina Aisyah kata tinggal kaki bahagian depan ya Rasulullah, lain tak ada dah, habis dah. Nabi kata bal baqiyat jami'uha, bahkan yang lain tu semua kekal, kata Nabi, kecuali yang ni ya. Yang tu, tuan-tuan, tak bagi kat siapa lagi, mungkin nak makan. Yang lain tu dah dibahagi-bahagikan kepada sahabat-sahabat Sayyidah Khadijah, kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain, tuan-tuan. Lain semua bagi. Walaupun pada zahirnya, tuan-tuan, kita tak dapat makan dan bukan jadi milik kita,
Tapi Nabi ajar yang diberikan kepada orang lain, itulah yang kekal untuk kita. Nabi kata yang ni yang tak bukan milik kita lagi. Yang dah kita bagi hadiah, yang kita bagi sedekah tu adalah habuan kita. Masya Allah, Nabi ajar semikian tuan-tuan. Kan di Saudi ada doktor, saya tak ingat tuan-tuan, pagi tadi baru terlintas. Doktor apa? Baru ni kerana ada masuk Facebook, dia tengah sakit tuan-tuan, dia duduk di hospital di Saudi. Orang Saudi, doktor apa tuan-tuan? Yang tuan-tuan dia punya fokus dakwah dia tuan-tuan di Afrika. Yang telah pun katanya telah mengislamkan sekitar 14 juta orang di Afrika. Telah membina tuan-tuan lebih kurang 5,000 buah masjid. Masjid, sekolah dan juga hospital tuan-tuan lebih kurang 800 buah tuan-tuan telah dibina. Mushaf ni tuan-tuan berjuta. Dah berjuta dah diedarkan dengan atas infak dia sendiri. Seseorang yang tak mewar-warkan apa yang dilakukannya, katanya duk tengah sakit dah ni. Masya Allah tuan-tuan. Kan kita buat sekadar yang kita mampu tuan-tuan. Kan kita mampu. Yang kita buat, yang kita kirim itulah yang kita punya. Yang kita tinggalkan, kita niat untuk anak isteri kita tuan-tuan, belum tentu sampai kat kita. Lepas daripada kematian kita dibahagikan. Yang tu untuk anak isteri. Yang yang dah kita kirim tu, kita harap sungguh-sungguh. Jadi kita nak moga-moga harta kita tuan-tuan benar-benar sampai kepada kita. Kita nak semikian. Amal sejariah yang baik yang disedekahkan. Ada sahabat Nabi tuan-tuan, bila turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuan-tuan, turun ayat berkaitan dengan sedekah, masya-Allah dia sanggup tuan-tuan untuk memberikan apa yang paling dia sayang. Bagi kepada Nabi tuan-tuan, untuk Nabi buatlah apa pun dengan tanah kebun yang dimilikinya. Habaq kerana isteri keluar, ni bukan milik kita dah. Isteri tak mengamuk, apa ni, tak bincang-bincang, bagi terus pintu ya. Tak tuan-tuan. Isteri puji apa yang dibuat oleh suaminya, bawa anak-anak keluar daripada tanah tu kerana dah pun diserahkan kepada Nabi SAW. Masya-Allah. Tuan-tuan, ulama kata la yuakhirukum, apa ayat yang menyebut cerita bagaimana mati bila datang tuan-tuan, la yastaqiruna sa'ah wala yastaqdimun. Cerita kata mati dia mai sampai waktunya, lewat pun tak, walaupun 1 saat, cepat pun tak 1 saat pun tak. Tuan-tuan, bagaimana orang yang nak mati tuan-tuan, bila dia nak mati dia minta, merayu kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita tak dengar tuan-tuan. Dia merayu, ni orang yang menyesal tuan-tuan dalam hidupnya, dia tak ambil peluang. Tuan-tuan, dia minta kepada Allah, minta tangguhkan kematian dia sekejap je, dengan janji fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku akan sedekah dan aku akan jadi orang yang baik ya Allah. Tuan-tuan, ulama ulas kenapa yang dia pergi sebut sedekah ni? Kenapa pergi sebut sedekah? Tuan-tuan, antara ganjaran pahala yang akan Allah tayang tuan-tuan kepada hamba bila dia nak mati tuan-tuan, yang sepatutnya dia dapat, ni peluang yang mudah untuk dia dapat waktu dia hidup sebelum tu, tapi dia lepaskan peluang tersebut, ialah bagaimana ganjaran pahala sedekah yang banyak dia lepaskan peluang waktu sebelum waktu dia hidup tuan-tuan. Sehingga kan dia minta, Allah Ta'ala sebut bagaimana dia berjanji kalau umur dia dilanjutkan walaupun sekejap, dia akan bersedekah. Kan ke cerita Nabi tuan-tuan dijemput, dipanggil oleh sahabat, bagi tahu ada sahabat kita Rasulullah, nazak dia pelik lah ya Rasulullah, duk sebut benda yang tak macam orang lain bila nak mati. Pipi tengok tuan-tuan, Nabi senyumnya. Sahabat tu sebut, pertama seperti mana kita maklubi cerita ni, Nabi sebut, sahabat tu sebut, yang duk nazak tu sebut, pertama ba'id, jauh. Orang dengar pelik nazaknya tu. Kedua dia sebut jadi baru. Ketiganya disebut tawil, panjang ataupun lama. Nabi senyum bila tengok sahabat tu nazak style tu. Dan Nabi sebut, Allah Ta'ala tunjuk kepada dia, sahabat kamu ni pahala yang sepatutnya dia dapat sebelum ni, tapi dia lepaskan peluang tersebut. Pertama dia disebut ba'id, tuan-tuan, jauh. Kerana apa? Kerana dia duk tolong pimpin dan pernah pimpin seorang buta yang nak ke masjid, tapi jarak dia tolong pimpin tuan-tuan, orang buta tu untuk sampai ke masjid, jarak dia dah dekat dengan masjid, tak jauh.
Hari ni bila dia nak mati, Allah Ta'ala tunjuk kalaulah dia duk pimpin orang tua tu, orang buta tu daripada jarak jauh lagi, Masya Allah, pahala yang akan dia dapat sepatutnya macam ni. Tuan-tuan, sampai dia mengidap apa yang Allah tayangkan untuk dia. Dia sebut ba'id, ba'id main. Kedua dia sebut jadid, baru. Kerana bila orang mai tuan-tuan minta bantuan, dia sedekahkan yang second hand punya. Tuan-tuan, hak dia hak terpakai dah. Kan? Tengok hantar pergi perantan itu. Kan? Lebih daripada baju Piramli lagi. Lebih daripada roti kirai lagi, tuan-tuan. Sini panggil roti jala ke apa? Tuan-tuan. Ada yang bagi kasut tumit tinggi, kasut pakai tumit tinggi apa tengah kelompok tu. Tengah kelompok tu. Hantar pergi baju kasut tumit tinggi macam-macam hantar. Tuan-tuan, dia bagi pakaian yang dah terpakai, tuan-tuan, bukan hak yang dia sayang, bukan yang baru. Sehingga kan bila dia nak mati, tuan-tuan, Allah tunjuk bagaimana pahala kalaulah dia bagi yang baru. Tuan-tuan, ni pahala yang dia dapat. Dia mengidap pahala tu, tuan-tuan, sampai duk sebut benda tu. Ketiga, tuan-tuan, dia jenis duduk dalam majlis ilmu ataupun duduk majlis, tuan-tuan, jenis tak boleh duduk lama-lama. Sehingga kan dia duduk mengidam pahala yang Allah tunjuk. Kalaulah dia suka duduk masjid lama-lama, kalau dia suka duduk dalam majlis ilmu lama-lama, ni pahala yang akan dia dapat. Sehingga akan dia duduk sebut berulang-ulang, tuan-tuan, benda-benda yang dia terlepas peluang tu, tuan-tuan. Muslimin, muslimat mati sekalian, sedekah jariah. Jadi moga-moga ada sampai tuan-tuan pun alhamdulillah banyak kan, banyak tuan-tuan sumbang di Madrasah Zubaidiyah. Saya pun tak ingat daripada tahun bila tuan-tuan mai kuliah, lama dah tuan-tuan duk mai kuliah. Dan saya ingat sejak saya mai Kuala Lumpur, tuan-tuan, daripada tahun 2002 kalau tak silap, Ustaz Seni Yahya ajak saya mai, bawa mic saya mai sini, tuan-tuan, dan tempat tuan-tuan ni saya tak ingat tahun bila. Tapi semenjak mai Kuala Lumpur, mai Selangor kuliah, tuan-tuan, yang boleh nampak hasil daripada jual buku, jual macam-macam, dan sumbangan daripada tuan-tuan muslim-muslimat, sebahagiannya daripada ahli jemaah di Surau Ar-Rahmah ini, tuan-tuan. Bangunan yang boleh saya sebut, tuan-tuan, 13 tingkat. 4 tingkat, 2 blok. Atau baru hari tu ni 4 tingkat juga. Asal surau, tuan-tuan, 2006, 2 tingkat. Mana 8 campur dengan 3 campur, bukan 8 campur 3 11 campur 13 tingkat. Tu yang zahir, yang nampak, tuan-tuan. Yang tak nampak, yang tampung, tuan-tuan, defisit tiap-tiap bulan, gaji tak boleh nak bayar dengan sepenuh. Pasal apa, tuan-tuan? Orang tak bayar tu kerana susah. Ada yang jenis saja tak mau bayar, dia lihat nak bayar pun ada. Terpaksa kita tampung, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebahagian tu ada dah daripada sumbangan, tuan-tuan, di jemaah Surau Rahmah. Sebahagian kan? Moga-moga apa yang disumbangkan itu benar-benar menjadi saham di akhirat nanti, tuan-tuan, selagi mana dia berfungsi, insya-Allah. Tuan-tuan, sedekah jariah. Moga-moga sedekah kita ni, tuan-tuan, kita sebarkan merata tempat, bukan di kawasan berdekatan dengan kita saja, kata cerok, insya-Allah. Tuan-tuan, au ilmi yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang manfaat, tak kiralah, lebih-lebih lagi ilmu agama. Ilmu apa pun, kita ada ilmu bertukang, kita ajak, tuan-tuan, supaya orang tu bila dia boleh bertukang, dengan pertukangan tu dia boleh dapat harta, dapat rezeki yang halal. Rezeki yang halal ni, tuan-tuan, antara jalan untuk mencapai redha Allah dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia sambung lagi ilmu pertukangan tu, boleh ajak orang lain sambung menyambung apa jenasi, tuan-tuan, yang dengan ilmu tu menyebabkan orang tak dapat, tak boleh mendekati perkara-perkara yang haram. Tuan-tuan, tu ilmu manfaat. Tak kiralah menjahit ke apa lagi ilmu agama. Mungkin kita kata kita bukan ustaz, bukan tok guru, tapi yang kita dapat dalam kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh dan sebagainya, tuan-tuan, kita sebarkan dengan ilmu, dengan kepada anak isteri kita. Tambah sekarang ni dalam internet pun boleh kita kongsi. Kan benda tu boleh kita dapat pahala. Bukan, jangan kita biarkan untuk banyak dosa saja dalam tu. Kita yang menyumbang ke arah kebaikan dengan ilmu yang kita kongsikan, ilmu yang manfaat. Masya-Allah, tuan-tuan, ilmu itu disebar. Walaupun seperti mana kita kata, Allah, aku tak ada ilmu, sikit sangat. Apa yang kita dapat pagi ni,
Walaupun kita tuan-tuan, kita menulis matan hadis ni, hadis yang Nabi sebut tu tuan-tuan, orang baca. Bukan tuan-tuan hadis tu satu huruf daripada apa yang kita tulis tu tuan-tuan bermanfaat untuk kita tuan-tuan. Itulah yang kita harapkan muslimin muslimat mati sekalian. Jadi ilmu yang bermanfaat. Kan kita bagi tuan-tuan anak-anak kita mengaji. Kita bagi dia mengaji tuan-tuan. Dengan infak harta benda kita nak bagi dia lulus mengaji dapat ilmu. Tuan-tuan, kita dapat saham. Kan? Kita tak ada anak, contoh orang yang tak ada anak, dia nak dapat tuan-tuan manfaat. Dia sponsor anak yatim, dia sponsor anak orang susah dan sebagainya. Anak tu mengaji, dapat tuan-tuan kebaikan walaupun bukan anak dia tuan-tuan. Kita harap sedemikian. Ni ilmu yang manfaat. Lah ni tuan-tuan, bagaimana orang-orang Islam dia tak apa mau mengaji. Kan? Tak kurang berjaya dengan sebab banyak sangat tuan-tuan benda-benda yang melarakan. Bukan cerita tempat tuan-tuan di kumpul di Selangor ni. Pukul macam pagi hari Sabtu ataupun hari Ahad. Sampai ke subuh, anak-anak muda dengan motor tak balik tuan-tuan. Duk main atas jalan raya. Ni di kampung, di tempat saya di Merabuk tuan-tuan. Dekat kawasan UiTM, MRSM. Lah, sampai ke subuh. Kalau malam sikit, malam Jumaat ataupun malam Sabtu, Allah nak balik, kita nak takut tuan-tuan. Balik daripada kuliah lewat sikit, tu dia dekat 100 biji mutu, brum. Nek takut pasal bawa mutu dah lah tak beradab. Lepas tu dia bawa tuan-tuan dalam keadaan macam mabuk tu. Anak-anak kita tak mau mengaji tuan-tuan. Tak macam orang Cina. Anak tak mau mengaji, hang tak mau mengaji. Tak apa, hampir buat kerja. Dia suruh buat kerja. Kerja sungguh anak dia. Walaupun tak mengaji tuan-tuan, cari haban dunia. Anak kita tuan-tuan ataupun anak bangsa kita, orang kita dah mengaji tak mau, malas buat kerja pula. Susah tuan-tuan duduk dalam masyarakat. Ilmu yang bermanfaat, masya-Allah tuan-tuan, sama ada dia sendiri yang sampaikan ataupun dia menyambung apa yang disampaikan oleh orang lain tuan-tuan, ataupun berkaitan dengan tempat-tempat yang dibina. Bagi menyambung tuan-tuan, ilmu itu dapat disebarkan, masya-Allah. Awaladin salih yad'ulah, ataupun anak soleh yang mendoakan untuknya. Ulama kata pertama, tuan-tuan, anak tu anak soleh, barulah akan dapat yang kedua, iaitu doa. Anak yang toleh, yang tak baik, jangan harap dia nak doa. Kerana anak soleh tuan-tuan, yang mak ayah dia bawa dekat dengan Allah Ta'ala, kenal Allah, teringat ke Allah selalu. Tuan-tuan, anak yang bila dah dekat dengan Allah, ingat kepada Allah, dan dia tahu antara tanggungjawab dia kepada Allah Ta'ala, Allah perintahkan supaya buat kebaikan kepada mak ayah. Tuan-tuan, di antara kebaikannya ialah dengan berdoa untuk mereka, hidup ataupun telah meninggal dunia. Anak yang toleh, yang tuan-tuan tak ingat ke Allah, mak ayah tak bawa tuan-tuan untuk anak tu dekat dengan Allah. Dengan Allah dia tak ingat, dengan mak ayah nak ingat. Mak ayah tak ada depan mata dia, dia tak ingat dah tuan-tuan. Anak yang soleh kena sebut tuan-tuan kat anak kita. Ayah tak ada nanti hang doa-doa lah selalu, hantar-hantar lah selalu. Tapi nak bagi anak kita jadi elok antaranya, seperti yang Nabi sebut, kama tadi nutudan, macam mana kamu buat, macam itulah kamu akan dibalas. Tuan-tuan, kita nak bagi anak kita ingat, nak bagi anak kita kirim pahala untuk kita selalu, kitalah yang kita masih hidup ni, kita kirim pahala untuk mak ayah kita yang telah meninggal dunia. InsyaAllah anak-anak akan ingat, kama tadi nutudan, kata Nabi, macam mana kamu buat, macam itulah kamu akan diperlakukan. Tuan-tuan, kebaikan, buat baik dulu kepada mak ayah, tuan-tuan, barulah anak-anak akan buat baik. Macam kisah, kan, kisah ni ada orang Arab pun ada, orang bukan Arab pun ada kisah. Kisah tuan-tuan, dan orang Melayu pun Petronas kan buat iklan, cerita bagaimana anak tengok tuan-tuan, anak tengok mak ayah layan tok dia, mak ayah layan ni datuk dia yang dah tua, yang tak boleh berjalan. Kan, cara layanan tu letak dalam bilik tuan-tuan, bilik yang terasing. Lepas tu makan minum pun payah, berak kencing pun payah. Anak-anak tengok bagaimana anak-anak tuan-tuan rancang nanti ni besar, bila ada rumah sendiri nak buat bilik, mak ayah tanya, ni bilik apa? Ni cerita orang Arab macam lebih kurang cerita Elam Petronas dulu, lebih kurang macam tu lah, tak silap. Tuan-tuan, mak tanya anak, bila anak tu tuan-tuan, si mak ni dia duk layan anak dia 4 orang, ajak tuan-tuan anak-anak tu baca apa semua. Anak yang umur 4 tahun ni yang tak erti apa lagi, mak tu tak mau bagi kacau dia, tak mau bagi kacau abang-abang kak-kak mengaji, bagi satu kertas kosong, bagi pen, pensil,
Buatlah macam mana pun. Anak tu lukis tuan-tuan rumah. Bila mak dia mai tengok, ni lukis apa cik ni? Lukis rumah. Kalau abang besar nanti nak buat rumah macam ni. Mak dia tengok tuan-tuan. Ni apa dia ni? Ni bilik dia, bilik apa ni, anak-anak apa semua, bilik keluarga dia apa semua. Tapi mak tu perasan pasal apa ada satu bilik di luar. Anak tu kata, ni bilik yang nak letak mak dengan ayah nanti ya. Tuan-tuan, kerana tok dia tuan-tuan diletakkan bilik terasing, bilik di luar rumah. Diletakkan di layan tuan-tuan, bagi makan tuan-tuan dengan pinggan yang Allah tak berharga, tak bernilai tuan-tuan. Cucu ni tengok tuan-tuan, dia bukan tahu apa lagi, umur 4 tahun. Tapi apa yang mak ayah dia buat tuan-tuan untuk tok wan dia, letak bilik terasing, nak pergi jumpa pun tak boleh tuan-tuan. Allah, macam manalah perasaan orang tua tu. Tapi anak tu tuan-tuan, dia merancang. Dan Allah sebenarnya nak bagi teguran kepada ni suami isteri ni. Isteri tu tuan-tuan panggil orang gaji dia, rombak bilik tetamu hak yang mereka buat ni, Allah bagi hias elok-elok tuan-tuan. Kalau tetamu mai tengok puas hati, tidur selesa macam duduk hotel 5 bintang. Dia suruh rombak buang, ubah, buat keluar apa semua untuk sambut ayah yang duduk bilik terasing di luar rumah sebelum ni. Suami dia balik, tuan-tuan terkejut tengok ada perubahan. Pasal apa ini ni? Tuan-tuan, dalam keadaan menangis dia sebut apa yang Allah Ta'ala tegur dia melalui anak mereka yang kecil tu. Subhanallah tuan-tuan, anak yang soleh yang akan mendoakan untuknya. Tuan-tuan, Imam Abdullah Ibn Mubarak yang terkenal dengan kehebatannya dalam perang, dalam kekayaan dia, dengan infak yang dia lakukan tuan-tuan, dengan ilmu hadis yang dimilikinya tuan-tuan. Dia menyebut bagaimana dia bawa kain yang dia duk jual nak serahkan kepada pembeli di satu negeri, satu tempat. Lena waktu malam di satu kubur, dia tengok ahli kubur tu bangkit daripada kubur, duk kutip tuan-tuan atas tanah ni. Tuan-tuan, dia tanya apa kutip apa? Itu kutip doa daripada orang Islam. Kan kita ada doa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat. Doa tu tuan-tuan, yang malaikat akan tabuk kepada penghuni kubur yang Islam mereka kutip tuan-tuan kalau tak ada hubungan apa dengan hak doa tu. Tapi Imam Abdullah Mubarak perasan dalam satu kubur tu penghuni dia relax dia tuan-tuan, tenang dia. Tak macam orang ni bawa bekas kutip apa yang ada atas tanah, kutip doa daripada orang-orang Islam yang masih hidup. Dibagi tahu bila dia tanya, kerana anak dia masih hidup, duk kirim kepada dia pahala selalu doa untuk dia. Nak kenal macam mana anak dia? Tuan-tuan, dibagi tahu kepada Imam Abdullah Mubarak, anak dia kerja jual daging di pasar, mulut dia duk mukmin, duk sebut benda elok dengan Quran, dengan zikir, dan dihadiahkan untuk ayahnya yang telah meninggal. Tuan-tuan, Imam Abdullah Mubarak esok dia pergi cari anak muda yang kerja dia jual daging dan juga mulut duk bergerak tuan-tuan. Jumpa sungguh dan cerita apa yang dia tengok. Subhanallah, duk tak lama selepas tu tuan-tuan, di tempat yang sama dia lena, dia nak pergi hantar juga kain. Tuan-tuan, tengok-tengok yang duk rehat dan kubur tu pun tuan-tuan kutip seperti mana penghuni dia duk kutip atas tanah tuan-tuan. Tanya, kok mana jenis macam ni? Dia kata, anakku telah meninggal dunia. Tak ada siapa-siapa dah yang nak kirim. Dengan sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu an sebut, inni la ukrihu nafsi 'alal jima' raja'an an takhruja nasamatun tusabbihullah. Aku paksa diri aku melakukan jima' dengan isteri dengan harapan akan melahirkan anak-anak yang akan bertasbih kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Mak ayah akan dapat habuan dengan kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak tu tuan-tuan. Muslimin muslimat mati sekalian. Cerita anak, saya ingat tuan-tuan, Syekh Ahmad Didat sebut dia sebut ni cerita anak. Pasal orang Kristian kan dakwa Nabi Isa tu anak Tuhan. Cerita dia kata dalam satu buku, cerita sejarah bagaimana British jajah bumi India. Tuan-tuan, bila mereka masuk, tuan-tuan bukan masuk nak jajah tanah, nak ambil kekayaan bumi India tu saja. Mereka juga nak jajah hati dan akidah orang Islam di sana. Mereka bawa tuan-tuan bukan takat dengan tentera, sekali dengan membalik mereka tuan-tuan, padri-padri mereka. Dan padri-padri itu tuan-tuan, pendakwah tu dah pun dididik ataupun dilatih bagaimana nak menghadapi orang Islam tuan-tuan. Mereka nak cuba merutadkan.
Antara cara mereka buat di India, tuan-tuan, mereka anjurkan perdebatan dengan tokoh-tokoh ulama di India. Antara peringkat awalnya yang diajak debat adalah seorang syekh nama Maulana Abdul Syekh Abdul Aziz. Dan disebut dalam satu buku kata Syekh Madidat, bila dah persetujuan dicapai untuk buat debat, di hari ataupun masa majlis tersebut, penganjur British tanya kepada Syekh Abdul Aziz, siapa nak mula cakap dulu ni? Syekh Abdul Aziz kata, hampa lah kena cakap dulu. Kerana antara hampa dengan kami, hampa yang muncul dulu. Nabi Isa tu lahir dulu dengan nak banding dengan Nabi Muhammad 569 tahun jaraknya. Agama hampa lebih lama daripada kami. Hampa patut cakap dulu. Yang keduanya, hampa tetamu. Walaupun tetamu tak diundang, Syekh Abdul Aziz kata, tapi sebagai tetamu, kami orang Islam kena ra'i kamu. Jadi kamulah yang kena mulakan dulu. Tuan-tuan, soalan ditanya kepada Syekh Abdul Aziz oleh seorang padri. Dia tanya, lah ni, sekarang ni, Muhammad tu duduk di mana? Duduk di mana? Tuan-tuan, Syekh Abdul Aziz jawab, dia kata duduk di syurga Firdaus. Jawab dengan penuh yakin, duduk di syurga Firdaus. Tanya soalan kedua, Allah duduk di mana? Allah juga di syurga Firdaus. Soalan ketiga, tuan-tuan, soalan kedua tu lama nak jawab, tuan-tuan. Tapi dia jawab juga, Allah duduk di syurga Firdaus. Ketiga, masa cucu Muhammad iaitu Husain mati dibunuh di Karbala, Muhammad tak minta tolong kat Tuhan dia untuk selamatkan cucu dia. Tuan-tuan, soalan kedua tadi, tuan-tuan, Syekh Abdul Aziz tak jawab lama, sehingga kan padri tu duduk hentak tuan-tuan kaki dia. Dia kata, cepatlah jawab. Bila jawab, dia tanya soalan ketiga, Sayyidina Husain tu mati dibunuh di Karbala, Muhammad tak minta tolong kat Tuhan dia kan untuk selamatkan cucu dia. Lagi lama, tuan-tuan, dia diam. Sampai kan padri tu duduk hentak kaki. Come on. Tuan-tuan tak dijawab. Orang Islam rasa dah, apa tak dijawab ni? Tuan-tuan, apa ni, dia minta tolong. Tu, tapi Tuhan menangis, dia kata. Tuhan teriak, Tuhan menangis. Tuan-tuan, padri tu dia terkejut. Tuhan menangis. Dia menangis dan dia sebut kat Muhammad, kata Syekh Abdul Aziz, aku nak tolong cucu hang macam mana? Anak aku pun aku tak ada nak selamat cucu hang. Tuan-tuan, padri tu tergamam, tuan-tuan, turun pentas lari balik tu ya. Boy, kan dia kata Nabi Isa anak Tuhan. Dia jawab pakai akai. Dah dia bertanya pakai akai, dia jawab pakai akai. Puas hati. Tuan-tuan, orang, masya-Allah, kita harap tuan-tuan dia elok. Kan semalam saya baca tengah malam, tuan-tuan, balik daripada kota masalah kuliah, kisah ni cerita, dan cerita ni disebut dalam satu cerita lama tapi masuk surah Abang, tuan-tuan. Masuk dalam akhbar, dan potongan akhbar tu ada ditunjukkan dalam internet tu. Cerita dua beradik yang hak sulung perempuan umur 5 tahun, adik dia lelaki, tuan-tuan, umur 8 bulan. Mula ayah dah mati, lepas itu mak pula mati. Tuan-tuan, jadi anak yatim piatu. Pak saudara ambil bela. Tuan-tuan, pak saudara tak apa, tapi mak saudara, isteri pak saudara tu tak boleh terima dua anak yatim ni. Duk desak suami dia sama ada pilih dia ataupun pilih anak yatim dua orang tu. Tu je, salah satu yang kena pilih. Dia terdesak, tuan-tuan, tak tahu nak arah, nak tahu nak buat macam mana dah. Akhirnya dia buat keputusan untuk pilih isteri dia. Dia nak buang anak ni, anak saudara dia sendiri. Macam mana dia buat? Tuan-tuan, dia bawa anak saudara dia umur, tuan-tuan, 5 tahun tu dengan 8 bulan pi letak, tuan-tuan, dalam kubur mak ayah depa sendiri. Kan kubur Arab ni, dia kubur jenis blok-blok dalam tanah. Dia buka, dia tinggal, tuan-tuan, anak saudara dua orang tu dalam kubur mak ayah depa sendiri. Tuan-tuan, dia balik sengap, tuan-tuan, tak cerita apa. Orang mari satu hari keempat, tuan-tuan, hari keempat, orang mari, tuan-tuan, nak kebumikan mayat di kubur sebelah, kawasan kubur sebelah. Mereka dengar, tuan-tuan, suara budak-budak. Main mana? Kan, suara bunyi di kubur ni, nak seram semacam lah dia pun.
Tapi bunyi suara budak duk menyembang. Ni bukan cerita teriak ke apa, ni duk menyembang. Macam suara dua orang budak. Cari-cari tuan-tuan, akan duk dalam kubur ni kot. Buka pintu dia. Buka-buka tuan-tuan, Masya Allah. Budak, dua orang masih hidup. Mereka pun bawa pergi ke balai polis. Siasat tengok tuan-tuan. Masya Allah jumpa pak saudara tu. Ditangkap pak saudara tu. Tuan-tuan, ditanya 4 hari ni dua beradik tu dalam kubur tu, macam mana boleh makan, boleh hidup ni, makan apa? Tuan-tuan, si kak tu kata depa duduk dua beradik dalam kubur tu, dia kata ada pokok, dia kata ada pokok, yang pokok tu buah dia macam-macam jenis buah. Subhanallah tuan-tuan, macam-macam jenis, satu pokok tapi buah macam-macam jenis. Dia kata dia kak ni duk makan itulah 4 hari dia duk makan buah-buah yang ada di pokok tu. Yang adik tu 8 bulan menyusu lagi. Dia kata adik dia bila menangis, bila lapar, ada seorang pakcik orang tua mai dengan dia pakai serba putih cantik, dia mai bawa adik saya ni, dia pi bagi kat mak tu dah tulang dah tuan-tuan, tapi kak ni cerita pi bagi susu kat adik tu, kat mak, pi letak di bahagian susu mak tu. Mak tuan-tuan menyusu anak dia, dalam anak tu tengok tuan-tuan macam macam adik dia menyusu daripada mak dia. Masya Allah tuan-tuan, Allah nak bagi ni anak ni hidup tuan-tuan, dua beradik hidup tuan-tuan dalam kubur 4 hari dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Subhanallah kan. Ada orang tuan-tuan ni cerita alam ghaib di Dubai tuan-tuan, cerita alam ghaib tapi alam ghaib yang palsu. Cerita Dubai, cerita benar di Dubai berapa tahun lepas. Tuan-tuan, seorang pakcik orang tua buka kedai mai. Satu hari tuan-tuan, pelanggan mai. Pelanggan ni pelik tuan-tuan. Serba putih dia pakai. Dah ada kulit dia putih semua. Kening putih, janggut putih tuan-tuan. Semua putih. Mangdu mata pun putih. Dia tengok masuk tuan-tuan, bawa apa cincin kalau tak silap, minta untuk baiki. Dia tengok macam tak apalah, kawan ni suruh untuk baiki cincin, dia pun ambil. Lepas tu masuk tuan-tuan, sepasang suami isteri minta juga untuk baiki alat kemas. Tuan-tuan, dia kata tak apa, dia minta ambil masa sikit kerana dia nak perbaik cincin tu duduk sebelah. Tuan-tuan, dua laki bini tu tuan-tuan, dengan gaya yang nampak terkejut ni, dalam keadaan ketakutan tuan-tuan, lari keluar terus daripada kedai mai tu. Mula dia tak ambil, dia tak perasan lagi pakcik tokek kedai dia. Lepas tu tak lama masuk seorang lelaki, mai juga nak perbaiki dia punya alat ni, barang dia. Dia pergi duduk di kerusi. Pakcik tu tokek kedai kata tak apa, tunggu Ustaz, kan dia nak selesaikan dulu barang ni yang duduk sebelah hang tu. Dia mai dulu. Kawan tu kata, "Hai, gila kah? Aku duduk kedai ni, duduk seorang-seorang tani ni, mana ada orang?" Lari keluar tuan-tuan. Orang tua ni terkejut. Dia seorang je nampak, orang lain tak nampak. Mana cerita ni? Tuan-tuan jadi takut. Orang hak pelik tu tuan-tuan, serba putih, rambut putih, kening putih, mendu mata putih, janggut putih, pakai pula serba putih, kasut pun putih, semua putih. Dia kata, "Mu jangan bimbang. Aku adalah malaikat yang Allah kirim kepadamu untuk ambil nyawa kamu, Israel. Kan? Tapi kamu adalah orang soleh, hamba yang soleh. Mu saja boleh tengok aku, orang lain tak boleh tengok. Mu adalah hamba yang soleh, aku mari untuk ambil nyawamu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang elok. Pintu-pintu langit dah dibuka, bersedia untuk menerima kehadiran rohmu." Kan? Dia kata, jadi untuk buat persiapan untuk kematianmu, orang tua ni seronok lah, pasal dia khabar dia orang soleh, nak mati dengan cara elok, dia redha. Dia kata, aku bawa sesuatu daripada syurga yang mu akan dapat rasa mu dapat hidup lepas ni bila mu jadi di syurga sungguh. Dia keluar satu sapu tangan tuan-tuan, sapu tangan, bagi pakcik tu cium. Wangi sungguh, pakcik tu cium wangi sungguh-sungguh tuan-tuan. Tak pernah dia berwangian sebegitu. Bila dia hidup tuan-tuan, Allah wangi sungguh. Orang yang misteri ni kata, tuan-tuan, makhluk misteri ni kata, hidup lagi. Ni habuanmu, ya Allah sediakan untukmu di syurga nanti. Hidup lagi. Tarik dalam. Hidup lagi. Tuan-tuan, hidup kali ketiga tuan-tuan, dia pengsan terus. Dia jaga-jaga tuan-tuan, dia tengok. Di syurga ke di mana aku ni? Tuan-tuan, parti-parti duduk dalam kedai dia juga lagi. Tapi barang kemas semua lincin. Rupa-rupanya tuan-tuan, penyamun, pencuri.
Dia main merupa tuan-tuan, dan laki bini hak sepasang tadi dengan laki hak kedua tu rupanya geng depa juga tuan-tuan. Main berlakon jadi malaikat maut. Pandai suku. Ni cerita di Dubai tuan-tuan. Oh tuan-tuan, kan. Ni cerita dalam masjid, jangan tuan-tuan cerita luar. Satgi ada orang luar yang tak, yang nak cari makan je tu, dia buat cerita macam tu tuan-tuan. Kita nak tuan-tuan mati dalam keadaan elok, dalam keadaan yang baik tuan-tuan, masya-Allah. Ni benar-benar. Kan? Di Taif, saya tak ingat cerita ni tahu bila tuan-tuan. Seorang anak muda sebut cerita ni pengalaman dia. Dia nak pergi semayang tuan-tuan ke masjid di Taif. Tuan-tuan, tiba-tiba bila dia sampai di depan masjid tuan-tuan ada dua jenazah. Tuan-tuan, dua jenazah. Satu jenazah boleh dimasukkan ke dalam masjid, disemayang apa semua. Hak satu jenazah ni yang sampai lebih kurang yang pertama yang dah selesai semayang tak boleh masuk masjid tuan-tuan. Tak boleh bawa masuk masjid. Ahli keluarga kerahkan tenaga habis dah, tak boleh masuk masjid juga tuan-tuan. Akhirnya imam masjid tu keluar tanya, tolong cerita mari. Ni hak yang orang mati ni, dia pernah semayang ke tak sebelum ni? Ahli semayang ke tak? Ahli keluarga tuan-tuan terpaksa mengaku mereka sendiri tak pernah tengok dia semayang. Tu imam tanya, sebelum ni dia pernah main masuk masjid dah ataupun masuk masjid mana-mana ke? Depa tu terang juga tak pernah tahu, kata dia pernah masuk masjid. Tu imam kata, kalau waktu dia hidup semayang pun tak pernah. Kami nak semayang macam mana? Dia pun tak semayang waktu dia hidup. Dia nak masuk masjid macam mana? Waktu dia hidup pun dia tak pernah pijak kaki dalam masjid. Tuan-tuan, akhirnya dibawa pergi ke tempat lain. Wallahu alam. Jadi macam mana pun tak tahu tuan-tuan. Jadi kita harap moga-moga amal kita yang baik. Dulu saya pernah sebut tuan-tuan cerita apa ni, lebih kurang sama tuan-tuan, cerita di Mekah. Cerita Syekh Syekh Abdullah Syahatah, seorang ulama yang ada rancangan dalam TV secara langsung tuan-tuan, yang orang boleh telefon tanya soal jawab, cerita masalah dan sebagainya. Syekh Abdullah Syahatah ni tuan-tuan, satu hari dia dapat panggilan telefon secara langsung TV. Seorang perempuan telefon bagi tahu dia mengaku dia punya dosa cukup dahsyat, punya tu. Cuma dia tak sebut dosa dia apa. Tapi dia rasa Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Syekh Abdullah Syahatah kata, jangan kata macam tu, Allah tu Maha Pengampun. Tapi dia kata, sampai sekarang dia rasa Allah tak ampun dosa dia kerana apa yang dia tanggung, apa yang dia terima daripada perbuatan dia sebelum ni. Tuan-tuan, Syekh kata, apa dosa yang pernah perbuat? Dosa banyak mana pun, apa pun selain daripada syirik, Allah akan ampun kalau bertobat betul-betul. Tuan-tuan, dia kata, Syekh, saya ni 7 kali dah buat haji. 7 kali buat haji, tak pernah saya dapat tengok Kaabah. Syekh tu tuan-tuan menjerit tuan-tuan dalam TV. 7 kali buat haji tak pernah tengok Kaabah, tak pernah tengok Kaabah. Tuan-tuan, Syekh kata, apa dosa yang buat ni? Dia kata dia tawaf orang kata tu Kaabah. Dia tak nampak tuan-tuan, dia berlakon macam dia nampak, tak pernah nampak Kaabah. Bila Syekh tu tuan-tuan marah kat dia, tanya apa dosa mu buat, dia kata aku kerja misi. Cerita yang pernah saya sebut sebelum ni pun, dia orang ni pernah kerja misi juga, tapi dia tukang baby tuan-tuan, bayi. Orang ni lah beranak banyak orang, bersalin banyak orang, dia tu kerja, dia gatai tangan pergi tukar anak kau ni jadi anak kau ni, tukar tuan-tuan. Mati kena bakar tepi kubur. Tuan-tuan, kawan ni pun kerja misi, nurse tuan-tuan, tapi dia bukan tukar anak. Dia dah pakat dengan geng tok-tok bomo jenis sihir ni tuan-tuan. Jenis sihir ni, depa bagi upah kepada dia, kerja dia nak bagi depa nu tuan-tuan, pok dajen tu tuan-tuan, nak bagi ilmu makin hebat. Antaranya depa bagi upah kat misi nurse ni, buh benda yang mereka puja rasanya, buh dalam mulut mati, orang mati. Jait mulut tak bagi keluar dah. Ni tiap orang mati dia bila dia bertugas tuan-tuan, bagi yang boleh ada kesempatan untuk dia awak masuk dalam mulut orang yang mati di hospital, tuan-tuan, dia akan masuk, bahkan kalau ada kesempatan dia jait lagi. Kerja dia tuan-tuan, dia dapat upah sekian lama dia duk buat macam tu. Syekh tu menjerit, tuan-tuan, hang buat kerja syirik ni, hang buat kerja syirik. Tuan-tuan, lepas itu terputih hubungan, terputih talian. Lebih kurang tuan-tuan 2 bulan lepas daripada tu, Syekh tu tuan-tuan dalam rancangan dia dapat antara yang menelefon dia, seorang lelaki tuan-tuan yang tanya balik, peringat dia balik. Ingat tak Syekh dulu ada seorang perempuan telefon,
dia bagi tahu dia buat haji 7 kali tak dapat tengok Kaabah, dia kerja buat sekian-sekian di hospital tempat dia kerja. Syekh kata, aku ingat. Laki ni kata, aku adalah saudara kepada perempuan tu, saudara kandung. Dan saya nak cerita, dia kata, apa yang berlaku kepada kak saya. Dia kata bila dia mati biasa aja. Mati biasa, tak nampak kata terseksa. Tapi bila kami bawa dia ke kubur, kami turun dalam kubur, tak boleh duduk, 3 orang tak boleh duduk, paksa naik. Kubur tu nampak dan rasa sempit sungguh-sungguh. Sampaikan paksa naik semua, tak boleh duduk. Sempit sungguh, kubur tu jadi sempit. Orang kata, apa dia yang kau hang buat ni? Tuan-tuan, akhirnya dia turun seorang pun tak boleh juga, tuan-tuan, sempit. Usah tak boleh, akhirnya orang pun jadi bosan, tuan-tuan. Akhirnya mereka kata, kami nak balik, tak mau. Ni pelik sangat ni. Tuan-tuan, jenazah tu duduk di tepi kubur. Dia menangis, dia kata menangis, minta tolong, ya Allah, dah aib dah terdedah dah, dan dosa kak dia moga-moga diampunkan. Tuan-tuan, tiba-tiba dia kata dia nampak. Tadi ni nampak hak yang macam orang mai hak serba putih tu lah. Kawan ni pun dia kata dia nampak ni Syekh, nampak gaya tu hebat, dengan jubah, dengan serban putih, nampak orang tu yang hebat, ayat muka berseri. Tuan-tuan, Syekh tu kata, urusan serah kepada kami, mu beredak dan jangan pandang belakang. Dipesan macam cerita sebelum dia kata beredak tinggal, ni urusan kami, mu beredak, jangan pandang belakang dah. Tuan-tuan, dia pun dia kata bila dia beredak tu, tapi hati dia duk kata tengok. Tuan-tuan, bila dia tengok, tuan-tuan, dia ternampak api turun, tuan-tuan, daripada langit, sambak, tuan-tuan, jenazah kak dia, bakar di tepi kubur sampai hangus. Dia kata panas api tu, dia kata terasa di muka dia. Sampailah sekarang Syekh, saya masih terasa, dia kata, panas api tu di muka saya. Syekh tu kata, mungkinlah dengan sebab dia duk bagi duit. Mu duk dapat duit daripada dia kot? Ya, saya dapat duit daripada dia. Dia dapat duit daripada cumba yang haram, tak betul. Dia duk bagi ke adik ni, tuan-tuan. Adik tu kata Syekh, mu pun rasa panas tu dengan sebab mu pun duk tumpang sekaki apa yang dia dapat daripada kerja dia, walaupun mu tak tahu. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi kita harap moga-moga, tuan-tuan, kebaikan sajalah yang kita lakukan untuk hidup di dunia. Kalau ada kesilapan, moga-moga ada kesempatan dan kekuatan untuk kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan peluang yang Nabi sebut kepada kita pada pagi ini oleh hadis ni, tuan-tuan, sedekah jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh. Moga-moga, tuan-tuan, kita ambil kesempatan. Yang tak ada anak, dengan anak yang boleh, anak-anak orang yang boleh dibiayai, disara, insya-Allah akan dapat, tuan-tuan, kebaikan-kebaikan, walaupun bukan anak sendiri, insya-Allah. InsyaAllah minggu depan, bulan depan kita akan sambung hadis yang ke-39. Sumber pahala itu banyak. Sumber pahala itu banyak, insyaAllah. Muslimin, muslimat, seperti biasa ada jualan rempah dan minyak urut tu pun ada. Dan pagi ni saya mohon untuk dapatkan derma, tuan-tuan, untuk anak-anak di Zubaidiah. InsyaAllah hari Selasa ni Dr. Syukri Abdullah, pakar motivasi itu, dia nak tolong Zubaidiah. Cuma dia bayaran yang kena bayar kepada dia tu dia bagi istimewa untuk anak-anak Zubaidiah. Cuma dia minta, dia kata carilah pelajar-pelajar sekolah lain, kerajaan ataupun swasta. Jadi pihak kami pun hantar surat, tuan-tuan, kat sekolah agama macam Zubaidiah juga, sekolah agama rakyat dan sekolah kerajaan. Sama ada yang digelar dengan sekolah agama bantuan kajian seperti SBK Tak Mahmud yang ada di Merbuk, sekolah-sekolah agama bantuan kajian sekitar 5 Merbuk, tuan-tuan, dihantar. Tapi sekolah ni semua, tuan-tuan, terlepas mereka sertai program yang dibuat oleh Zubaidiah, tahun ni mereka kata tak peraya kami. Kerana kami nak sertai, kami kena dapat keizinan daripada PPD. PPD pula tak benarkan, tuan-tuan. Kalau percuma tak apa, PPD kata duit tak ada sungguh-sungguh lah rasa lah ni, tuan-tuan. Tak percuma tak apa. Lepas itu dengar pula buat Zubaidiah sekolah wanted, tuan-tuan, pakai tak lagi. Jadi program tu kita nak dapat, pasal Dr. Syukri yang pelawar, tuan-tuan, pasal nak dapat dia susah. Dan kalau dia buat program-program di tempat lain, hotel apa semua, mahal-mahal, paling kurang 150.
Yang ni dia tuan-tuan, dia nak bagi kat pelajar Zubair RM20 je. Kalau pelajar luar 30. Tapi pelajar luar dah tak dibenarkan untuk hadir. Jadi hari ini kalau saya nak minta sumbangan untuk anak-anak Zubaidiyah, yang program tu dia pada pagi sampai ke petang, diisi oleh Dr. Syukri dan pembantu-pembantu dia, motivasi pelajar. Kalau tuan-tuan sumbang pada pagi ini, insyaAllah sumbangan tu akan kami gunakan sebagai bayaran sagu hati untuk Dr. Syukri Abdullah dalam program seminar kecemerlangan pelajar pada hari Selasa nanti. Tak kira lah tuan-tuan, satu kepala RM20, tuan-tuan nak bagi berapa pun tak apa, tapi insyaAllah keseluruhannya untuk sebagai bayaran untuk anak-anak lah, untuk anak-anak yang keluarga korang berkemampuan, sebagai yuran untuk dibayar kepada Dr. Syukri insyaAllah. Muslimin, muslimat mati sekalian, marilah sama-sama kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan surat al-Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.